Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, untuk hari kedua grinder action. Ini kita dalam kuarantin sekarang, jadi hari kedua kita nak cuba buat masakan Timur Tengah pula. Hari ni kita nak buat hummus. Jadi untuk hummus ni dia punya bahan-bahan dia tak susah. Kacang kuda, tahini tu ialah bijan kisar, air lemon, garam dan sedikit minyak zaitun dan air lah untuk membantu untuk mengisar. Jadi ni saya dah masukkan bijan yang sudah kita masak atau menggoreng kering dalam kuali, nak bagi dia ada warna sikit, bagi ada bau sikit. Kemudian kita dah masukkan ni dan kita akan terus kisar. Jadi bijan ni dia halus ni, kita tak perlu nak kisarkan dia sebelum tu, masukkan dia terus berkisar di sini. Dan ini akan makan masa mungkin 4-5 minit pasal bijan ni ada sikit je. So kita akan tengok sampai dia halus. Lepas tu kita akan tambahkan bahan-bahan lain lah. Jadi yang pertama yang akan saya tambahkan ialah sebenarnya bawang putih. Kita ada dalam 4-5 ulas bawang putih yang kita akan potong cincang halus dan kita akan masukkan ke dalam tahini tersebut. Lepas tu ini kita dah potong halus-halus dan kita dah masukkan ke dalam pengisar tadi. Kemudian kita dapati ianya agak kering ketul-ketul lah. Tapi saya kira tak apa, pasal nanti bila kita masukkan kacang ni mungkin akan membantu. Ini kali kedua saya guna mesin untuk kisar benda-benda macam ni. Sebelum ni saya kisar biji sawi, cili, benda-benda macam tu lah. Jadi kali ni kita nak mengisarkan kacang ke kacang ni. Dan tu nampak tu saya dah buat silap dah, dia dah mula betul-betul dah. Jadi batu giling tu dah mula tak berapa nak bergerak dah. Saya cuba adjust balik, tapi memang nampaknya dia akan memang bermasalah lah. So ini menunjukkan bahawa kita nak guna benda ni, nak kena masukkan, kalau boleh kacang kuda tu kita dah kisar kat food processor lah, bagi dia halus dulu supaya lebih senang, lebih cepat kerja, ataupun lebih tidak mendatangkan stres kepada mesin ni lah. Ni saya pun tak reti lagi, saya ingat boleh saya makin tambah juga kacang kuda tu. Tapi dia semakin sangkut lah. Jadi saya kena tolak secara manual pula, nak bagi dia keluar daripada sangkut celah-celah batu giling tu kan. Banyak kali juga buat. Ingat nak tengokkan, saya cuba tak nak masukkan banyak sangat air, pasal kalau boleh kita nak maintain dia punya flavor lah. Tapi disebabkan yang ini kacang ni sebenarnya dah sejuk dah, bukan panas lagi pun. Tapi nampaknya dia, mungkin saya kena tambah juga air lah. Kacang ni dah lembut dah sebenarnya. Dia memang kalau kita gigit tu memang dah masak lah. So tak ada nak buat apa, nampaknya terpaksa waktu dia nak berhenti dah tu. Saya masa tu dah risau juga, takut rosak mesin kan, baru beli tak kena rosak pula kan. Kita berhenti kan, ni tengok ni saya tolak sampai dia dekat nak terberhenti jugalah menyudahnya. Jadi saya cuba adjustkan dia punya skru kat atas tu, nak bagi longgar, bagi ketat, cuba macam-macam lah saya cuba. Ini pengalaman. Tengok dia dah berhenti. Tu mati kan. Kemudian kita mulakan balik, kita bubur air lah. Kita tambahkan, mula-mula kita bubuh minyak zaitun. Pasal minyak zaitun memang kita letak sikit lah untuk perisa dan juga untuk membantu dia mengisar lah. Jadi kita pergi ambil minyak zaitun dan kita tuangkan minyak zaitun, tak banyak sangat lah. Sini dalam tadi tu 50 ml kot. Lepas tu kemudian saya akan tambah lagi lah. Jadi bila letak minyak zaitun tu dia membantu sikit lah, tapi masih lagi dia melekat-lekat macam tu. Jadi ini membuatkan proses tu tak berjalan dengan cantik lah. Susah nak dapat dia dapat halus tapi perlahan lah. So saya ambil air pula, saya minta air dan saya masukkan air pula ke dalam ni. Jadi bila kita masukkan air tu, dia membantulah. Of course kat sini untuk ni kiraan kita ni bijan tu dalam, saya ingat dalam 250 gram. Kacang kuda ni lebih kurang dalam 1,5 kilo. Biji lemon, air lemon 2 biji, dan kemudian kita masukkan air masak lah untuk bantu dia kisar ni dalam lebih kurang 4 mangkuk kecil, 4 hingga 5 mangkuk kecil lah. Tengoklah macam mana kacang awak tu. Kacang saya tadi ni agak kering sikit, saya set mungkin 5 mangkuk saya masukkan air. Penyudahnya bila masukkan air tu nampak dia jadi lembut sikit kan.
membantu banyak sangat lah. Memang kena, lepas ni saya tahulah bahawa nak masuk dalam ni kita kisarkan dulu kacang kuda tu dalam food processor, baru dia lebih mudah dan lebih cepat dan mungkin lebih halus lagi lah. Pasal tadi ni pun kita banyak kali nak kena adjust ni, saya tak nak tinggalkan, tak berani tinggalkan, takut dia sangkut kan, takut mesin tu terberhenti dan rosak tu dah masuk mangkuk kedua air. Dia dah macam mula dulu saya silap tambah balik pula lagi, dia jadi sangkut balik. Tapi kawan dia dah tak apa teruk sangat lah. Bila dah kita macam tu, dia dah tak apa teruk sangat. Tapi still tak boleh lah sebenarnya, tak boleh dia masukkan tu. Macam tu dia memang kena, kalau boleh tu nak kena masukkan yang tadi kisar dulu lah. So ni kita tambahkan air lagi. Ada peminat kacang kuda rebus, so tu yang nampak ada tangan mencapai tu. Memang sedap pun, saya pun suka kacang kuda rebus ni. Masukkan lagi. Bila dah banyak tu dia tak teruk sangat tau. Bila kita dah macam dah ada banyak kacang dalam tu kan, so dia macam boleh bercampur lah. So ini kita masukkan, setiap sudu tu ialah setengah sudu besar. Jadi saya masuk penyudahnya, mula-mula ni kita letak 1,5 sudu besar. Tapi lepas tu kita adjust balik, lebih kurang dalam 2,5 lah. Kalau awak suka masin sikit mungkin 3, saya pakai 2,5 sudu besar tadilah untuk dalam 1,5 kg kacang kuda ni, dan 250 gram tahini ataupun bijan tadi. Minyak zaitun penyudahnya masuk dalam, saya ingat 150 ml ada kot, 150 ml ada minyak zaitun. Dan air tu 5 mangkuk tu mungkin hampir setengah liter lah, setengah liter air nak menjadikan ininya berkisar dengan halus. Jadi bila dah sampai ke tahap ni, dia dah mula nak halus ni, saya dah tak apa risau sangat, cuma nak kena habiskan masuk kacang tu lah. Nampak macam mesin tu dah boleh cook, tapi saya tetap pergi tambah air lagi juga, pasal mengerikan lah tengok keadaan dia tu. Ni dah tambah air lagi, tengok dia dah makin runny, dah tak apa risau sangat dah. Masa tekstur dia pun dah nampak mula halus dah mula creamy and quite fine lah. Dan susah nak dapat fine macam ni dalam food processor, kena kacau banyak kali lah. Kalau yang ni kita dia lagi halus lah. Tu dah memang halus dah masuk semua dah. Kita dah masukkan lemon juice pun. Ini bila dah siap dah, kita hidangkan dengan minyak zaitun dan sedikit chili flakes, dan letak lemon lah kalau siapa-siapa nak tambah pedas. Selalunya kita makan dengan roti flatbread ni lah. Dan tema kita makanan Timur Tengah, jadi hari ni kita juga buat kapsah kambing. Itu pakai lamb shank, kita letak telur rebus sikit dan juga ada ayam. Jadi ini kita buat biryani tadi. Mudah saja, saya buat kapsah ni mudah aja. Ni macam orang bujang masak aja. Kita masukkan bawang 3 sekawan tadi. Lepas tu bawang putih, bawang besar, kita sweatkan pelan-pelan. Pelan-pelan masakkan bawang merah dengan bawang putih tu sampai dia lembut betul-betul. Bagi dia brown sikit pun tak apa. Dan saya suka letak telur rebus dalam kita punya nasi tu. Ni dari tadi ni kacang kita tengah rebus tadi. Kacang ni masa rebus tu kita letak baking soda sikit dengan garam. Baking soda tu nak bantu kulit tu jadi lembut lah. Kalau rajin buang kulit tu lah. Tapi saya pasal saya kisar tadi tu, saya biarkan aja. Pasal kalau pakai food processor kena buang kulit tu. Kalau tidak nanti dia jadi ketul kulit tu kan. Dia tak boleh nak halus. Jadi bila bawang tu dah nice and brown, kita masukkan kambing dengan ayam tadi, dan kita letakkan rempah kapsah tu. Rempah kapsah tadi kita masukkan dan kita gaulkan lah. Jadi hari ni memang betul saya cakap betul ni, cara masak cukup simple hari ni. Saya tak ada tambah-tambah, tukar-tambah rempah-rempah apa ke. Rempah kapsah dengan tomato paste, tomato puree 1 tin besar tu, dan saya masukkan air, tutupkan, bubur garam, bubur perasa lain. Saya letak stok sikit, kemudian lemon juice, cuka sikit, dan itulah dia. Ini kita masukkan ayam tu, nanti kita keluarkan awal lah, pasal ayam masak cepat sikit pada lamb shank tu.
Di lamb shank ni pun mutton lamb daripada Australian lamb tu dia tak payah masak lama sangat. Kalau local tu mungkin kena masak lama sikit. Jadi ayam ni saya keluarkan dalam setengah jam tu sudah keluarkan. Kambing tu ni bay leaf sikit. Kambing tu saya biarkan dalam tu lebih kurang dalam sejam ke sejam lebih sikit lah. Tak payah lama sangat lah. Kalau Australian lamb tu kalau lama sangat tu dia hancur. Tadi daging tu ngam-ngam dah lembut tapi masih lagi duduk di atas tulang tu lah. So dia punya tendon-tendon itu ataupun dia punya cartilage tu mungkin agak keras sikit lagi. Tapi okey sebab saya suka macam saya tak nak dia terus melerai lah. Saya tak letak cili pun ni, saya letak lada sulah aja. Very mild lah ini saya masak lah. Memang cili apa pun tak ada. It's a very mild dish hari ni. Dan bila kita dah masukkan ni, tutupkan aja lah. Kemudian nanti kan air ni saya saring balik. Saya dah keluarkan ni semua, saya saring balik. Air itu saja saya buatkan sup sayur. Saya masukkan carrot, celery dan sedikit pasta. Selalu saya letak makaroni. Hari ni makaroni dah habis, jadi saya letak yang pasta lebar lah. So itu masukkan dalam tu dan masakkan lah. Kemudian bila dah siap dah, kita masakkan sekali. Kambing tu sudah keluarkan tadi, masak dengan nasi sekali. Telur tu masak dengan nasi sekali. Ayam juga masak dengan nasi sekali. Jadi kita hidangkan dalam dulang lah. Kita hidang dalam dulang. Dan juga kita buat tabule. Saya campur ni, salad campur ni. Dan ini dia sup tadi. Sup sayur yang menggunakan kuah yang sama tadi. Carrot, celery, and that's it lah. Dengan pasta tu. Dan nak kita buat salsa sikit. Tu sambal Arab ni. Sambal Arab ni dia senang je. Tomato, cili, daun parsley dan bawang putih, garam, cuka, limau, macam tu lah. Ini kita punya tahini bila dah siap dan kita hidangkan. Kalau nak cuba, saya letakkan resepi di bawah, boleh cuba. Ini kita punya hobi lah masa tengah kuarantin ni, tak ada nak buat apa. Okay, boleh cuba. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insyaAllah.